Assalamualaikum Datuk. Apa khabar Datuk pada malam ni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah sihat. Okay, terlebih dahulu saya malamkan yang bahagia bersama Dr. Masin Mahmudin yang turut bersama dengan kita pada malam ini, iaitu Dekan Pembangunan Pelajar Universiti Utara Malaysia. Beliau ada di talian bersama kita malam ini Datuk. Khususnya saya menyampaikan salam daripada mungkin kalau saya sebut orang dia Datuk kenal. Daripada Profesor Dr. Haim Adabwah, Timbalan Net Chancellor Pendidikan Inovasi Universiti Malaysia yang baru saja tadi kita tayangkan rakaman bacaan puisi beliau. Sahabat baik saya insya-Allah. Ya, dia menyampaikan salam kepada yang bahagia Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada rezeki Datuk boleh datang ke UUM bertemu dengan beliau di sini. Insya-Allah. Saya pernah menjadi profesor adjung di pusat atau sekolah falsafah bahasa dan pendidikan. Ya, betul. Datuk, sebelum kita terus kepada segmen kita pada malam ini mengantarakan fungsi ke persadiaan antarabangsa, mohonlah kalau saya nak kenalkan Datuk terlebih dahulu kepada tetamu kita di atas talian dan juga kepada penonton-penonton yang bersama dengan kita pada malam ini. Tapi jangan ke mana-mana kerana sebentar lagi kita akan sharekan QR code ataupun link untuk dapatkan e-sijil. Yang bagi Datuk, untuk makluman yang bagi Datuk, kita memang sediakan sijil kepada peserta dan juga penonton yang hadir atas talian bersama kita pada malam ini. Alhamdulillah, baik, bagus. Secara antara usahalah kita untuk merakyatkan lagi dan menggalakkan lagi golongan-golongan muda untuk menyertai melihat aktiviti puisi ni. Okey, yang bagi Datuk, izinkan saya kenalkan dahulu figura yang berada di atas talian bersama dengan saya ada malam ini adalah Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian yang merupakan pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa Pustaka dan pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA UKM. Okey. Dan seterusnya sepanjang beliau berkhidmat pelbagai jawatan pentadbiran dan akademik telah disandang oleh beliau atas ketokohannya. Antaranya Ketua Pengarah DBP, penandang kursi pengajar Melayu Kerajaan Malaysia di Beijing, bukan calang-calang tetamu kita pada malam ini, penyandang kursi Zakbar UPSI, Profesor di UPM, UM dan ISTEC UIAM. Juga pensyarah kanan di Universiti Brunei Darussalam. Oh, Datuk dah sampai ke Darussalam, dah Brunei dah. Alhamdulillah. Serta Profesor tamu di Goethe Universitas Frankfurt, Jerman dan Universitas Sumatera Utara Indonesia. Moleklah kiranya panel yang kami bawakan pada malam ini sangat berkaliber, banyak sangat dia punya pengalaman di luar negara. Okey, baiklah. Antara anugerah yang diterima termasuklah darjah kebesaran di SPN daripada YDPN Pulau Pinang yang membawa gelaran sebagai Datuk. Khususnya PJN dan SMW daripada Seri Duli Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang bergelar Datuk dan seterusnya Datuk Seri. Manakala itu di dalam Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan juga penonton maya, di peringkat antarabangsa pun beliau turut diberikan peiktirafan di mana beliau telah dianugerahi Profesor Kehormat oleh Beijing Foreign Studies University dan Doktor Kehormat oleh World Academy Arts California USA. Dan seterusnya ada pelbagai lagi anugerah khas dalam bidang bahasa dan sastra. Antaranya hadiah bahasa PLM Public Bank, anugerah tokoh pejuang bahasa 2016, tokoh UNESCO KLWBC 2021, baru saja Datuk Tahniah Datuk. Tahun ni baru dapat ni. Bila tu Datuk? Bila tu? Sempena dengan Kuala Lumpur dilantik oleh UNESCO sebagai kota buku dunia pada tahun 2021. Alhamdulillah, tahniah kepada Malaysia. Okey. Anugerah Penggiat Sastra Kerajaan Johor, anugerah Patria Persatuan Penulis Nusantara Melayu Raya Numera, anugerah Tinta Kencana DBP dan tokoh karyawan unggul UNISA.
Okey, dan seperti yang kita ketahui, Datuk juga telah menerbitkan pelbagai penerbitan buku, antaranya berbentuk falsafah pendidikan dan kumpulan penguisi. Ada lebih 500 makalah dan bab dalam buku serta lebih 200 syarahan dan kertas persidangan di 15 buah negara, tuan-tuan dan puan-puan. 15 buah negara. Saya sendiri pun boleh sampai 15 buah negara tu. Baru sekitar ASEAN. Lepas tu daripada serata dunia dan puisi eceran tentang isu semasa nukilannya dalam media sosial melebihi 300 buah. Begitu banyak pencapaian Datuk dalam bidang sastra ni ya Datuk. Okey, baiklah Datuk. Kita sudah maklum, kita sekarang zaman COVID pun ya, zaman digital pun ya, zaman moden pun ya, peralihan antara zaman teknologi kepada zaman robotik pun ya. Jadi zaman moden ni sebenarnya dia dah menenggelamkan secara tidak sedar kehebatan puisi-puisi Melayu. Bila kita sebut puisi Melayu, dia tidaklah berdasarkan ataupun berasaskan di Malaysia sahaja. Sebab nama pun Melayu ni dia adalah berkisarkan Nusantara. Betul ya Datuk? Dan seterusnya bila generasi muda ni dah terdedah dengan keadaan zaman moden yang tanpa sempadan ni dan selalunya bergantung kepada apa-apa media sosial untuk mendapatkan pelbagai info. Jadi seperti Facebook, Instagram, Twitter. Jadi itu je yang mereka kenali. Yang mereka tidak mengenali tokoh-tokoh negarawan, sastrawan, tokoh-tokoh penjuang bangsa yang lain yang mungkin tak ada dalam buku teks. Jadi pandangan yang bahagia Datuk sendirilah. Bila sebut puisi ni dia ada dua lah kan. Ada puisi tradisional dan ada puisi moden. Di mana dia ada perasa puisi, dia ada boleh ditulis secara lisan ataupun bertulis. Jadi pandangan Datuk sendirilah sebagai orang yang sangat saya hormati dalam bidang sastra, khususnya puisi, apakah sebenarnya iktiraf ataupun makna puisi pada pandangan Datuk? Silakan Datuk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, benar bahawa kita berada dalam zaman langit terbuka, dunia tanpa sepadan, globalisasi. Ya. Tapi pada hemat saya inilah peluang terbaik untuk kita ambil sebagai cabaran dan peluang sekaligus agar nilai-nilai tamadun kita tidak tenggelam oleh pengaruh globalisasi. Kerana kalau kita melihat globalisasi teknologi moden ini sebagai cabaran peluang, kita perlu menyambut cabaran itu dengan menyediakan pelbagai usaha termasuk membina pelbagai pelantar atau platform, membina pelbagai aplikasi, produk dan juga program-program di alam maya yang dapat sampai atau dicapai oleh warga sedunia. Dan saya kira alhamdulillah dengan pendekatan baharu Dewan Bahasa Pustaka sejak dalam 2 tahun begitu, iaitu menerobosi alam maya dengan pelbagai maklumat ilmu, bahasa dan sastra. Jadi alhamdulillah setakat ini capaiannya cukup tinggi. Saya kira dalam tempoh 2-3 bulan sudah melebihi 500,000 juta dan barangkali sekarang sudah lebih 1-2 juta capaian hingga di negara di Eropah, bahkan ada sosok tertentu dari Jerman, dari China, dari Jepun dan pelbagai negara lain yang dapat juga ikut serta dalam kegiatan-kegiatan bahasa, sastra dan juga ilmu. Dan itu sebagai sambutan sedikit tentang apa yang dari pengurusi sebut itu tadi. Jadi berbalik pada pertanyaan tentang apakah puisi. Nah, puisi pada hemat saya merupakan satu wadah, satu wasilah pernyataan fikiran perasaan sebagaimana juga prosa. Tetapi prosa suatu kaedah atau pendekatan penyampaian fikiran perasaan secara agak langsung. Misalnya dalam bentuk katakan esei, dalam bentuk artikel atau makalah.
bahkan yang bentuk susastra seperti novel dan cerpen ataupun skrip drama, walaupun itu dalam bentuk karya kreatif, tetapi penyampaiannya masih boleh dikatakan agak langsung, walaupun dengan menggunakan kekayaan yang dikatakan alat-alat stilistik atau alat gaya bahasa, stilistik devices, alat-alat stilistik. Tetapi puisi suatu kaedah penyampaian fikiran perasaan secara yang sangat rencam dan juga sangat halus, kerana lapis-lapis makna di balik setiap kata atau diksi, di sebalik rangkap, di sebalik baris, bahkan di sebalik wacang surah itu sesungguhnya sangat halus dan memerlukan daya takkulan, daya tafsiran atau interpretasi yang mendalam. Jadi untuk menghayati puisi, halayaknya juga perlu mempunyai kemampuan ataupun usaha untuk membuat tafsiran takkulan. Oleh sebab itu, seperti kata seorang tokoh puisi yang terkenal yang memang lazim dipetik oleh sarjana dan juga pelajar puisi, Coleridge, mengatakan puisi itu ialah kata-kata yang terbaik dalam susunan yang terbaik. Jadi kata-kata yang terbaik artinya diksi pilihan, tidak merupakan kata-kata yang klise ataupun kata-kata yang sudah lazim digunakan. Tetapi diusahakan mencari kata-kata yang terpilih, yang kadang-kadang lazim tapi diberi makna yang berlapis-lapis. Maka dalam kajian semantik ataupun ilmu makna ada yang dikenal sebagai makna denotatif, makna konotatif. Maka puisi banyak memilih makna konotatif, arti bukan makna yang langsung, bukan makna kamus. Jadi itu kepandaian dan istilah ketukangan, kebijaksanaan penulis memilih kata-kata, ungkapan serta menyusun kata dan ungkapan terpilih itu dalam susunan terbaik. Maka ini memerlukan satu keterampilan, satu craft, satu kemampuan luar biasa. Dan dalam tradisi mana-mana tamadun yang besar, misalnya kalau kita menoleh ke belakang, zaman Yunani pada lebih kurang 500 tahun atau 5 abad sebelum Masihi, sudah mulai muncul kajian poetry, kajian puisi oleh ahli-ahli falsafah. Pada zaman itu Socrates sendiri, Plato, Aristotle, Dionysius Rex dan sebagainya sudah pun mengkaji puisi sebagai suatu pernyataan pemikiran yang sangat filosofis, yang sangat tinggi. Kemudian dalam tradisi Romawi sendiri yang mengambil alih peranan Yunani, muncul karya-karya besar dalam bidang puisi, selain prosa. Dan dalam tradisi Arab, kita ketahui sebelum Islam datang pun sudah ada dalam kalangan Arab Jahiliyah yang terkenal dengan syair. Maka itu syair menjadi satu mercu tanda tamadun Arab. Bahkan sudah Islam datang pun syair itu dimanfaatkan untuk menyalurkan soal akidah, soal fiqh, soal adab dan sebagainya. Dan demikian juga dalam pengalaman saya sedikit 5-6 tahun bertugas di negara China, puisi dalam kalangan masyarakat Cina pun sangat terkenal. Maka itu sebahagian pengungkapan falsafah oleh falsafah mereka, Confucius, Tao dan apa yang lain itu semua sebahagiannya menggunakan puisi juga. Bahkan kalau menyebut pimpinan yang agak moden, katakan dulu pengerusi Mao Zedong, rupanya juga seorang pemuisi. Jadi ada karya-karya yang telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Melayu. Kita melihat sisi lain daripada soal politiknya, mana nilai kemanusiaan itu juga dapat disalurkan melalui puisi. Dan juga menarik tentang kes di China ini, Saudari Asmawira, iaitu daripada perkenalan saya dengan seorang profesor senior waktu itu di Guangdong Foreign Studies University, jadi di kota Guangzhou, iaitu Profesor Xu Yonian. Jadi saya terpegun dan terkejut apabila beliau mengatakan ada persamaan yang cukup rapat antara pantun, iaitu puisi melalui tradisi di alam Melayu, dengan sejenis lagu rakyat di negara China.
Ini mengejutkan saya, tetapi beliau membuktikannya dengan menunjukkan ini tulisan saya dalam buku dan bentuk artikel, ada dalam bahasa Mandarin, ada dalam bahasa Indonesia, waktu itu ada juga dalam bahasa Inggris. Dan ini satu penemuan yang cukup mengagumkan bahawa dalam 2 tamadun besar, tamadun Melayu ada puisi yang namanya pantun, dalam tradisi Cina juga rupanya ada puisi dalam bentuk lagu rakyat yang juga lebih kurang pantun, sekurang-kurang pada bentuk atau strukturnya. Jadi kalau pantun 4 kerat ada sampiran atau pembayang, kemudian 2 kelari atau 2 baris lagi itu ialah maksud. Rupanya dalam lagu rakyat yang dikaji oleh Profesor Xu Yunian itu demikian juga, iaitu 2 baris pertama pembayang atau sampiran dan 2 baris kemudian itu sebagai maksud. Dan ini pada hemat saya menunjukkan ketinggian budi manusia, budi yang paling akal manusia digunakan oleh Allah SWT. Itu di mana-mana bahagian dunia akan kita lihat persamaan. Dan oleh sebab itu saya tidak terlalu hairan dan tidak perlu cari-cari teori adakah tamadun Cina itu mengenakan hegemoni atau dominasi tamadun Melayu atau tamadun Melayu mempengaruhi itu. Bagi saya boleh dibincangkan, boleh dikaji secara ilmiah, tetapi yang penting kita akur Allah memberikan akal pikiran pada semua manusia ni di mana-mana dunia, di mana bahagian dunia ini manusia itu diberi potensi. Jadi tidak mustahil terdapat persamaan tertentu. Misalnya pantun di alam Melayu juga di Perancis diubah jadi pantum. Itu satu perkara yang menarik. Jadi bagi sebab itu puisi jangan dilihatnya sebagai soal permainan kata-kata hanya untuk hiburan. Tapi puisi mengandung makna dan fungsi yang besar dalam tradisi di alam Melayu. Misalnya Hamzah Pansuri, iaitu tokoh agama yang hebat, tokoh sampai peringkat tasawuf, peringkat metafizik, menggunakan juga puisi syair dalam menyampaikan ajaran agama, soal adab, soal tasawuf, soal akidah. Ini satu yang penting, artinya syair atau puisi bukan sekadar untuk hiburan seperti pandang seseorang. Dan ingat juga Raja Ali Haji. Raja Ali Haji pada abad 19 di Riau itu, di Tanjung Pinang, itu melahirkan Gurindam 12 yang sangat padat dengan nilai agama, nilai kemasyarakatan, kemanusiaan. Jadi ke-12 Gurindam itu saya tilik sekali lalu, semua yang berdasarkan syariat, semua berdasarkan nas Al-Quran, hadis dan juga pandangan ulama. Jadi ini penting, dan dalam konteks sekarang dalam kemerdekaan sebagai contoh, kita mengisi kemerdekaan bukan hanya dengan jeritan merdeka, lawan merdeka, tapi dengan puisi-puisi patriotik dan juga untuk nilai kemanusiaan. Misalnya Dewan Pustaka dan Persatuan Pemuisi sendiri dan persatuan lain mengadakan siri puisi Suara Gaza ataupun siri puisi Palestin. Jadi artinya puisi satu saya katakan sebagai wadah penyaluran pemikiran perasaan, juga satu mempunyai fungsi untuk mengangkat juga satu tamadun. Ya, itu lebih kurang begitulah tentang puisi. Alhamdulillah panjang, tapi banyak benda yang saya boleh attract daripada saya khawatir terjadi kuliah tu sebab saya nak cuba potong. Tak apa, Datuk. Tak apa, tak ada masalah. Saya khawatir daripada 45 orang yang bersama ni takut tinggal 20 orang. Nanti ni membosankan malam-malam ceramah. Kupasan kita macam yang Datuk share tadi tu mungkin setengah-setengah, macam saya sendiri pun belum tahu banyak benda juga. Tapi betul kalau yang Bahagia Datuk katakan macam di China, di Jepun, apa semua tu puisi tu, kalau kita tengok Datuk, kalau kita tengok drama-drama Jepun, drama-drama Cina, drama Korea, kalau saya tengok drama Cina sendirilah zaman kolonial ataupun zaman dinasti. Dalam zaman dinasti tu ada satu sesi tu di mana Putraraja tu dia buat satu pantun ataupun dia buat serangkap pantun, hanya dalam masa tempoh 2 hari dia tengok siapa yang akan berani untuk menyambut pantun dia. Tapi sebenarnya apa yang ditunjukkan dalam tu, selain daripada kita, kalau orang tu melihat dari sudut untuk hiburan, dia nampak hiburan. Tapi kalau orang tu melihat dari sudut yang macam Datuk,
nampak satu keunikan akan nampak keunikan. So kat situ saya nampak selain daripada puisi ni penyataan perasaan, puisi ni juga buat kata boleh dia juga boleh jadikan satu senjata kepada diri, betul tak yang bagi Datuk? Okay. Bila saya tengok tadi tentang pengalaman Datuk bertugas di Jerman, bertugas di China, Beijing, bertugas di USA dan ada yang bertugas di Brunei Darussalam. Saya yakin Datuk dah banyak juga pergi ke pelbagai negara. Bagaimana generasi di sana, contohnya di Eropah lah, di Eropah, generasi sana sampai sekarang masih mengangkat karya-karya William Shakespeare, masih mengangkat apa cerita-cerita diraja untuk dijadikan filem, untuk dijadikan buku, untuk dijadikan dalam bentuk kartun dan sebagainya. Jadi nasihat Datuk sendirilah sebagai generasi muda seperti saya dan juga yang berada di atas talian ketika ini, adakah teknik ataupun peranan puisi itu sendiri boleh membentuk jati diri bangsa? Sebab kita sudah maklum, kalau Datuk kata tadi sampai ke China pun dia punya generasi muda dia masih tahu cara-cara untuk menyanyikan lagu rakyat tapi dalam bentuk puisi. Silakan Ibu Datuk. Ya, pasti sangat rapat hubungan puisi dengan jati diri. Dalam masyarakat Jepun kata haiku itu menjadi tanda kewujudan suatu bentuk puisi yang terkenal. Jadi dalam masyarakat kita yang biasa tu pantun, syair, gurindam, nazam, ada juga rubai, ada qita'ah, itu yang tradisional. Bahkan dalam hikayat seperti misalnya Polipolara, kita dapati banyak penggunaan bahasa birama. Bahasa birama itu sendiri sebenarnya pun satu bentuk puisi, seperti prosa tapi dengan bahasa birama. Dan dalam pengalaman saya juga dulu pernah menulis buku teks, buku sejarah, buku tata rakyat untuk sekolah menengah. Lama dululah, ini kisah 30 tahun lepas. Kami, saya dan juga mentor saya lah, arwah Pak Asraf itu. Jadi kami berpindiran, walaupun penulisan buku ilmu, kita mesti juga menerapkan unsur-unsur puitis, walaupun dalam prosa. Sebagai contoh, perulangan, penggunaan rima, itu dapat dihidupkan dan dengan sendirinya pembaca, guru dan pelajar sekolah yang menggunakan buku teks itu juga mendapat kesan yang lebih baik. Keindahan itu dapat membantu mereka menghayati isi. Jadi padu antara isi dengan bentuk sangat penting. Selalu dikata oleh arwah Pak Asraf, apa artinya kalau nasi biryani yang sedap itu kalau diletakkan di atas tempurung kelapa takkan sama nilai kalau diletak di atas pinggan atau piring yang cantik baik. Jadi tak boleh dinafikan, bentuk baik itu penting dan isi sudah pastilah mesti dapat memberikan suatu pengajaran. Bahkan dalam bentuk yang hiburan pun ada unsur-unsur ibrah, unsur pelajaran. Maka itu saya pun ada, samping saya melahirkan puisi serius, kadang-kadang saya juga melahirkan puisi berbentuk lagu rakyat. Misalnya yang baru-baru ini dinyanyikan oleh sahabat saya, Yuzailan dengan apa ni alat musiknya itu padu lagu-lagu rakyat ya, cuk-cuk gendongnya segala, anjut-anjut semut. Tapi saya masukkan nilai-nilai pelajaran dan nilai semasa. Jadi sambil itu orang berhibur. Itu juga penting. Dan jadi berkaitan dengan soal jati diri tadi saya katakan seawalnya dulu pantun menggambarkan ketinggian budi orang Melayu. Budi ini bukan hanya soal jadi budi bahasa, kesopanan, itu betul juga. Tapi budi dalam makna yang asal itu ialah akal. Jadi menunjukkan ketinggian akal orang Melayu. Misalnya menggunakan imej alam. Unsur-unsur alam itu sebagai unsur puisi untuk menyampaikan satu mesej. Ini tidak mudah. Kemudian juga melihat peristiwa yang berlaku itu. Katakanlah menang sorak kampung tergadai. Nah, itu ialah tajam pemikiran seseorang yang melihat suasana masyarakat politik waktu itu. Menang sorak kampung tergadai dalam perujedian kisah Pak Kaduk lah. Dan kemudian juga kita lihat bagaimana pantun itu terpecah pada beberapa tema yang hebat-hebat.
bukan saja soal budi, soal tunjuk ajar, soal kepemimpinan, soal kerjasama, soal kekeluargaan, juga termasuk soal percintaan. Percintaan itu sebagai kehidupan. Kalau ada orang yang menolak cinta, artinya dia bukan manusia lah. Mungkin yang malaikat kan. Jadi artinya itu jati diri. Kita melihat puisi-puisi tradisi sangat berkaitan rapat kehalusan budi, kesopanan dan menyampaikan sesuatu secara tidak langsung, secara berlapik tetapi sangat berkesan. Seperti juga silat orang Melayu. Silat orang Melayu tidak seperti gusti ataupun tinju. Sangat lembut tetapi dalam lembut itu segala buah silat itu boleh jadi akan mencederakan kalau digunakan secara betul. Jadi oleh sebab itu jati diri itu dalam konteks hubungan pemikiran dengan dalam kalangan masyarakat, juga jati diri dalam konteks kehalusan budi, mementingkan ilmu, mementingkan kerjasama, tolak ansur, persefahaman. Ini semua ialah yang kita kaitkan dengan soal kepribadian ataupun jati diri bangsa yang tercermin melalui puisi. Dalam sajak-sajak atau puisi moden pun kita dapati masih lagi tercermin kepribadian kita. Kalau benar-benar sajak itu dijadikan wasilah untuk penyampaian ilmu, penyampaian pemikiran, walaupun melalui katakan penggunaan kecindan ataupun sesuatu yang bersifat lawak atau bersifat gurau senda, tetapi masih lagi dapat kita kaitkan peranan puisi itu dengan jati diri. Kadang-kadang sekarang sebagai contoh dalam perkembangan pemikiran, dalam perkembangan sosial sekarang banyak isu. Jadi penulis patut menjadi semacam pengkritik sosial. Jadi social critic, pengkritik sosial supaya dapat membangkitkan kesedaran masyarakat tentang isu-isu yang patut disedari, diatasi. Sebenarnya soal perpaduan sekarang ni. Jadi tentang soal perpaduan, sebahagiannya dapat juga kita ungkapkan nasihat kita depan itu dalam bentuk puisi. Supaya menyedarkan mereka. Kalau kita beri ajaran secara tegas, keras, barangkali terus ditolak. Tapi dalam bentuk puisi, katakanlah, maafkan kalau saya memberi contoh yang mungkin tidak tepat, tapi saya kira berkaitan. Katakanlah di Parlimen berlaku kegawatan sedikit tentang soal politik dan penggunaan bahasa yang kurang sopan, yang tidak wajar. Di Dewan Yang Mulia, misalkan di Dewan Yang Mulia bahasanya kurang mulia. Itu tak wajar lah. Jadi bagaimana kita tak mungkin dapat memberikan teguran secara langsung, tapi yang sedang diusahakan, tapi kerana pandemik ini, PKP saya sudah merancang dengan yang berhormat Tan Sri Rakyat Yatim. Kita boleh mengadakan misalnya baca puisi di Parlimen. Kita nak pakai kursus bahasa. Dewan Bahasa Persatuan sudah mencuba sekira 20 tahun gitu, tak pernah tembus dapat ke Parlimen untuk berikan kursus bahasa. Tapi mungkin kita buat pendekatan baru. Kita baca puisi sepetang di Parlimen, katakan. Baca puisi, ajak semua ahli Dewan Rakyat, baik yang parti kerajaan maupun parti pengimbang. Saya tak guna parti pembangkang, parti pengimbang. Kita ajak berpuisi. Dan itu juga dapat meredakan suasana politik yang panas, yang gawat. Jadi menghaluskan budi melalui puisi dan juga menyedarkan bahawa banyak perkara yang patut diberi perhatian oleh wakil rakyat, oleh pemimpin melalui kaedah yang santai, puisi, tetapi saya kira sangat berkesan. Dan juga kita melihat bagaimana saya katakan tadi soal agama juga, kepribadian. Saya katakan Hamzah Pansuri menggunakan syair, media syair untuk penyampaian ajaran agama, akidah, tasawufnya, fiqahnya. Haji Ali Haji juga dengan Guru 612 menyampaikan soal akidah, soal fiqah, soal tasawuf, soal adab dan sebagainya. Itu juga kepribadian, maknanya kita mementingkan ilmu, dan ilmu itu disalurkan, dipancarkan melalui karya termasuk puisi selain soal prosa. Bayangkan kalau misalnya soal agama itu semata-mata hanya melalui kitab-kitab. Betul ada orang yang serius, tapi ada orang yang barangkali kurang berminat kalau diajak tentang soal agama ni dengan menggunakan kitab. Jadi kita gunakan puisi. Ini dikatakan juga strategi dakwah. Maka itu ada nasyid, dengan nasyid itu sini satu bentuk seni yang dapat memukau, menarik minat. Maka itu kesenian itu juga satu kaedah dakwah. Allah itu indah kata Al-Quran, maka Allah juga suka akan keindahan. Betul. Tapi kita sendiri yang memilih keindahan yang mana yang diridai Allah, kita yang mesti memilih, bukan?
Itulah saya ringkas berkaitan dengan PTD. Dan saya juga melihat apabila orang mengatakan Barat sudah hancur lebur, tradisi, tak betul. Itu kita melihat satu sisi benar ada golongan di Barat. Tapi bukan saja di Barat, di negara kita pun ada golongan yang meremehkan seni, sastra, bahasa, sejarah dan sebagainya. Tetapi bagi golongan ilmuwan, golongan ahli falsafah, golongan pemikir, mereka di Barat sendiri masih teguh mempertahankan soal seni termasuk soal sastra. Seperti di Jerman, saya ada pengalaman satu malam waktu saya menjadi peserta tamu. Saya diundang menghadiri persembahan lagu rakyat Jerman. Di Dewan Universiti itu tidak muat dan tiket memang kehabisan terjual. Dan tidak muat, saya sendiri yang datang hanya dapat masuk di bahagian belakang Dewan dengan saya ini tertinjau lah saya nak melihat persembahan puisi rakyat. Jadi maknanya mereka sendiri, orang Barat pun banyak lagi yang masih mempertahankan dan menghargai nilai seni termasuk saya katakan lagu rakyat itu puisi lah, ya, sastra. Jadi kita lihat semua bangsa, Cina tadi ada puisinya, Jepun, Korea, orang Arab, orang India. India, ya. Betul. Okey. Memang betul lah kalau saya bersetuju bila Datuk cakap tadi puisi tu adalah melambangkan budi. Budi pula melambangkan akal. Dari mana datangnya budi mesti datangnya pada akal. Betul tak Datuk? Dan saya setuju juga bila Datuk katakan puisi ni adalah satu medium dakwah yang mana yang telah dibuktikan oleh Hamzah Fansuri sendiri melalui karya-karya puisi dia. Dan khususnya bagi Datuk, awal perbincangan kita tadi, Datuk ada sebutkan bahawa sebenarnya dalam tempoh 2 tahun kebelakang ni Dewan Bahasa Pustaka sendiri, ya memang kita sudah maklum, saya yakin satu Malaysia, satu dunia pemaklum bahawa inilah agensi yang kuat mempertahankan apa jua bentuk kesusastraan yang ada di Malaysia dan juga Nusantara. Jadi bila Datuk kata tadi dalam tempoh 2 tahun Dewan Bahasa sendiri pun dah mula jump on ataupun dah mula menempatkan diri dalam konteks jalinan tanpa dunia tanpa sempadan ni. Maksudnya bagaimana sebenarnya selain daripada menempatkan diri dalam dunia tanpa sempadan bersifat digital sekarang, adakah lagi usaha-usaha ataupun pihak-pihak yang bertanggungjawab yang sepatutnya memastikan komuniti global ni mengenali keunikan puisi di Malaysia dan juga Nusantara? Silakan bagi Datuk. Sebab silakan. Ya, tadi kita bercakap tentang situasi terkini kerana dengan rempuhan globalisasi. Tapi sebenarnya usaha mengembangkan sastra termasuk puisi di Pengadilan Bahasa itu sudah berlaku ratusan tahun. Ini terbukti dengan wujudnya para sarjana yang mengkaji bahasa, sastra, budaya, sejarah dan sebagainya. Sekarang kalau dihitung menurut statistik yang pernah didapat oleh Dewan Bahasa Pustaka melalui Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu, lebih 100 buah institusi seluruh dunia yang mengkaji tamadun Melayu termasuk soal puisi. Ada universiti yang memberikan kuliah, ada universiti yang hanya membuat kajian. Jadi ada lebih 100 buah dan itu bukan kisah setahun, 2 tahun atau 10 tahun, sudah ratusan tahun. Profesor Theo sendiri, iaitu seorang Belanda yang mengkaji bahasa dan sastra di alam Melayu, itu jelas menunjukkan bahawa apabila beliau menulis sebuah buku tentang annotated, selected bibliografi tentang sastra Melayu, beliau mencatat sekian banyak karya sastra Melayu yang sudah berada di Leiden, di SOAS London, di Amerika Utara sendiri dan di Moskow dan pelbagai tempat. Jadi artinya sastra Melayu termasuk puisi sudah dikaji dan dihayati, dinikmati demikian lama. Maka itu terjemahan-terjemahan sudah dibuat. Misalnya sahabat saya Dr. Victor Pogadai yang juga biasa bersama kita dalam pelbagai puisi ini, sudah pulang ke negaranya dan banyak melakukan terjemahan termasuk puisi-puisi. Dan di negara China sendiri pun dilakukan terjemahan. Saya Usman Awang, Samad Said, Anak Ridwan, bersama Saleh dan banyak yang sudah lakukan terjemahan ke dalam bahasa Mandarin. Saya tahu juga ke dalam bahasa Jepun.
ke dalam bahasa Perancis. Itu satu usaha terjemahan. Jadi Dewan Bahasa Pustaka secara terancang dalam tempoh setahun 2 tahun lepas sudah pun menetapkan lebih kurang 100 judul semualah termasuk judul ilmu, bahasa, sastra, budaya diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin dan 100 judul karya Mandarin terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Tapi sekarang ni kerana pandemik ni agak sedikit terjejas, tapi kita masih boleh dapat bekerja melalui sistem dalam talian di alam maya. Ya. Selain itu, usaha yang juga sudah dilakukan oleh Dewan Bahasa Pustaka, merekod lah. Kita lihat tahun 80-an terutama tahun 90-an, Dewan Bahasa Pustaka sudah menerobosi benua Eropah sebagai contoh untuk mengadakan misalnya Minggu Sastra di Eropah. Itu sudah berlaku. Iaitu dengan membawa sastrawan-sastrawan terkenal, membaca puisi di sana, membentangkan kertas kerja. Juga pihak sana juga ada sarjana yang membentangkan kertas kerja tentang sastra Melayu. Kemudian satu lagi melalui dengan tertubuhnya MABM, Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu, pada tahun 2000 mula bergerak itu, maka MABM menjadi landasan untuk meningkatkan kerja-kerja pengantarbangsaan bahasa dan sastra Melayu. Saya sendiri terlibat pada tahun 2000 sebagai pengarah Jabatan Bahasa di Dewan Bahasa. Waktu itu pengarahnya Datuk A. Aziz Rahman yang memang hebat dalam soal penulisan puisi, semangat sastranya tinggi, dan beliau sangat menggalakkan usaha pengantarbangsaan. Jadi di bawah pimpinan beliau itu saya sendiri sebagai pengarah yang membantu beliau. MABM menggabungkan puluhan universiti yang jumlahnya 100 lebih, tapi yang secara aktif lah setiap tahun itu tahun 2000 hingga tahun 2004 kami mengadakan persidangan MABM setiap tahun, dan tiap-tiap wakil ada dari Amerika Utara, dari Eropah tu ada dari UK, dari Jerman, dari Perancis, dari Asia Timur ada wakil dari Republik China, dari Korea Selatan, dari Jepun, ada juga wakil dari Rusia tadi, ada juga sekali itu wakil dari Madagaskar, wakil di Sri Lanka, kemudian di Asia Tenggara pula Kampuchea, Thailand, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura. Jadi pokoknya selama 4 tahun itu kami mengadakan persidangan, dan dengan begitu kajian-kajian bahasa dan sastra sangat meningkat. Saya sendiri pada tahun 2004 Dewan Bahasa mengadakan persidangan pengajian Melayu di Kota Leiden, di Leiden University. Dan di situ juga kita angkat puisi-puisi dan karya sastra di Jerman, di Universitas Hamburg dan Universiti Frankfurt, iaitu Goethe Universität, tempat saya menjadi peserta tamu itu. Kegiatan sastra dan itu juga ditingkatkan dan digerakkan dengan mendalam. Di negara China itu sangat menarik. Sekarang sudah ada 15 buah universiti yang menawarkan ijazah bahasa Melayu. Bukan kursus bahasa Melayu, ijazah bahasa Melayu selama 4 tahun. Ada juga college yang diploma bahasa Melayu 3 tahun. Jadi antara komponen yang ditekankan itu adalah soal puisi, sastra, karya agung juga dipelajari. Jadi satu rekod yang boleh saya sebutlah pada tahun 2017, kali pertama diadakan sayembara deklamasi sajak bahasa Melayu di seluruh negara China, iaitu untuk waktu itu 11 buah IPT dari seluruh negara China, dari Luoyang, dari Guangzhou, tempat berlaku di Guangzhou, dari Nanning, dari Tianjin, dari Beijing, dari Kunming, dan sekarang sudah ada 15 atau 16 buah. Jadi yang menarik pada tahun 2017, saya ingat bulan Mei lah, 15 bulan Mei tahun 2017, waktu itu saya menjadi penyandang kursi Pengajian Melayu Negara Malaysia kali kedua. Jadi saya sendiri dan isteri saya juga terlibat dalam penghakiman, dan sangat menarik. Sebenarnya nanti bolehlah saya sudah mengirimkan beberapa contoh video pada saudara Harlim. Sebentar lagi kita boleh menghayati bagaimana anak-anak Cina di negara Cina dalam sayembara itu menyampaikan puisi Melayu dengan penghayatan yang baik, dengan busana Melayu, kebayanya, kain sarung, selendang dan sebagainya. Jadi ini satu cara kita mengantarabangsakan puisi, sastra dan juga bahasa. Itu perlu digiatkan terus. Saya sendiri, sahabat saya Dr. Raji Syawari yang sekira ada dalam kumpulan ini, juga saya
adalah laporan disampaikan pada saya itu kegiatan beliau di pelbagai tempat, ya, di India, di Thailand, di Bangladesh, di Indonesia, banyaklah. Dan beliau ni sekarang ni dilantik sebagai wakil negara Malaysia untuk proses penterjemahan puisi-puisi Melayu ke bahasa-bahasa antarabangsa, ya, baik di Amerika Latin dan sebagainya. Jadi nanti saya berharap Saudara Halim dan pengajar panorama dapat mengundang Dr. Aishwari untuk menceritakan langkah-langkah dan kegiatan beliau yang pada saya sangat perlu disertai, kerana inilah peluang terbaik untuk kita mengangkat puisi Melayu baik yang tradisi maupun moden ke peringkat antarabangsa, ya, melalui terjemahan, melalui baca puisi, melalui penerbitan bersama, dan itu dengan sendiri juga dapat menimbulkan semangat kemanusiaan sejagat. Dan jangan lupa bahawa dalam bulan April lepas kita mengadakan pembacaan puisi yang sangat meriah, melibatkan puluhan negara sedunia. Walaupun dengan pandemik, tapi ada rahmatnya. Kalau barangkali tidak kerana pandemik, kita nak mendatangkan orang seluruh dunia, mungkin nilai tambang tu barangkali ratusan ribu. Tapi alhamdulillah, tanpa berbelanja sesin, kita dapat mendatangkan wakil pembaca puisi dari seluruh dunia. Dan kebaikannya pandai berbahasa Melayu. Jadi di samping bahasa Melayu, mereka membaca puisi dalam bahasa kebangsaan mereka. Jadi ini langkah. Dan juga dulu ada 4 kursi pengajian Melayu di Leiden University, di Victoria State University di New Zealand, kemudian di Beijing sendiri, kemudian di Seoul, Korea. Itu juga satu landasan mengenai sastra termasuk puisi diangkat. Maka saya katakan pengalaman saya kerana 2 kali penyanyian kursi penyanyi Melayu di negara China. Puisi itu salah satu yang diangkat lah. Jadi di samping dalam kelas, isteri saya sendiri juga memberikan latihan kepada pelajar Cina sehingga dapat menjadi juara deklamator ataupun deklamasi terbaik di negara China. Itu nanti kita dapat menyaksikan video yang insya-Allah akan disiarkan. Dan selain itu saya kira juga soal yang berkaitan dengan selain soal kursi ni, saya juga melihat peranan persatuan-persatuan. Ya. Pernah dulu Allahyarham Malim Ghazali PK juga mengangkat puisi, termasuk juga novel cerpen di peringkat antarabangsa. Ini kita berharap juga ada persatuan. Saya kira Numera di bawah pimpinan Datuk Kemala, kemudian Pena, Gapena dan persatuan lain itu harus bekerjasama dengan Dewan Besar Pustaka, bersinergi, berkolaborasi untuk mengangkat puisi peringkat antarabangsa. Dan kita menjadi duta sebenarnya, duta bahasa, duta sastra, duta puisi. Walaupun tak bertaraf diplomat, tak adalah dapat keistimewaan sebagai diplomat, tapi kita ada keistimewaan dapat menyampaikan idea pemikiran kita, perkongsian nilai kemanusiaan itu melalui bidang puisi dan bidang sastra. Jadi insya-Allah saya kira juga peranan IPT lah. IPT, Institut Pendidikan Tinggi, BIUM, UKM, UUM, UPSI, USM, dan banyak MM yang lain lah, semua tu perlu mengambil peranan melalui, kita sekarang ada pelajar antarabangsa kan. Ada. Itu yang menarik, apabila saya menjadi pensyarah di UIM, saya diminta membantu mengubal silabus atau sukatan kursus wajib bahasa Melayu. Jadi saya masukkan unsur sastra. Mereka bukan hanya belajar bahasa, juga belajar sikit drama, public speaking, awam, berpuisi. Alhamdulillah saya kira apabila UIM mengadakan puisi antarabangsa, mudah. Ada wakil Turki, wakil dari Nigeria, wakil Tanzania, wakil di Amerika, wakil di Bosnia, Afrika, semua warga sedunia ada. Dan saya kira di UM juga banyak warga asing. Jadi kita libatkan mereka dalam penghayatan puisi, tradisi, pantun. Kalau mereka itu dapat diajar melodi syair, alangkah cantiknya. Di Brunei dulu ada syair rakis. Itu juga sangat menarik. Jadi saya kira ini antara kegiatan-kegiatan untuk mengantarabangsakan sastra Melayu termasuk puisi. Dan begitulah melalui panorama ataupun kegiatan puisi, baca puisi seperti ini pun insya-Allah dari waktu ke waktu kita akan dapat mengajak, mengimbau khalayak yang lebih besar yang mencintai dan menghayati puisi Melayu. Okey.
Alhamdulillah banyak betul pandangan buah fikiran daripada Yang Bagi Datuk berkaitan dengan usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh yang usaha-usaha yang perlu dan telah pun dijalankan oleh pihak Dewan Bahasa Pustaka. Di mana kalau ikut kesimpulan yang daripada pemikiran Datuk sebentar tadi, saya boleh simpulkan bahawa sebenarnya masyarakat seluruh dunia ni amat berminat untuk mengkaji ketamadunan Melayu. Sebab orang selalu cakap tamadun Melayu ni adalah salah satu tamadun yang hilang. Yang hilang daripada radar, yang mungkin kalau orang tahu macam mana dia punya asal usul dia. Kalau daripada China orang tahu daripada mana asal usul dinasti dia. Jadi kalau di Malaysia ni orang masih mencari-cari apa sebenarnya keunikan yang ada kepada masyarakat Melayu tu yang menarik perhatian masyarakat dunia untuk mengkaji. Sebelum saya lupa ni, Puan Pengerusi. Ya, saya. Satu keunikan puisi kita ni yang saya kira dapat menambat hati warga sedunia ni. Pertama tadi kalau lagu-lagu atau dendangan puisi tradisi, nazam tu ada melodi sendiri, gurindam ada melodi, syair kalau ikut sahabat saya Rasulul Madun barangkali ada 60 ragam melodinya. Itu sangat menarik. Kemudian si sajak, deklamasi sajak ni, saya berkeliling mungkin belum seluruh dunia tapi agak sebahagian dunia tu. Dia ibarat sendiri, saya perhatikan orang Jerman ke orang Perancis, orang Belanda. Mereka membaca sajak itu dengan gaya sangat sederhana. Di China pun begitu, orang Inggeris pun begitu, orang Arab pun begitu. Tetapi kita dapati deklamasi sajak Melayu pada khidmat saya ini satu-satu di dunia dengan gaya, dengan vokalnya, dengan dan ini kita dapati misalnya semalam saya baru merasmikan sayembara puisi Hari Kemerdekaan peringkat kebangsaan. Kita lihat bagaimana gaya setiap deklamator atau deklamasi itu. Dan ini tidak berlaku dalam gaya dengan poetry reading ataupun pembacaan puisi di tempat lain. Saya kurang tahulah, tapi mungkin nanti Dr. Rajeshwari boleh mengesahkan ataupun mengkali kalau ada juga negara lain. Tapi saya perhatikan setakat ini negara-negara lain itu baca puisi, pembusi baca puisi itu secara betul-betul membaca lah. Ya, tapi kita ni mendeklamasikannya dengan vokal, dengan intonasi, dengan gaya, dengan body language, dengan bahasa badan. Ini juga boleh diserlahkan sebagai suatu keunikan atau keunggulan puisi yang ada di Malaysia atau di alam Melayu selain yang gurindam, syair, nazam dan sebagainya. Kiranya betul lah kata pandangan kalau kita ringkaskan bahawa masyarakat seluruh dunia sangat berminat tentang kehidupan tamadun Melayu ni Datuk. Sampaikan puisi kita yang kita kalau orang-orang generasi muda dekat sini anggap macam kita tak nak dengar, kita tak nak menghayati, tapi benda tu dia angkat di dunia, di peringkat dunia memang dah dicari-cari, dirindui untuk dilihat, betul tak Datuk? Ada sedikit kisah daripada Puan Faridah Muhammad, mungkin beliau juga sedang menonton siaran ini. Beliau pensyarah di Tokyo University of Foreign Studies, di Tokyo sudah 20 tahun lebih. Jadi kisah yang mengharukan saya hampir meneteskan air mata apabila katanya puisi-puisi Melayu sebagian itu dapat meresap ke jiwa anak-anak mahasiswanya sehingga ada yang menolak agama Islam melalui pengenalan daripada puisi. Ini bagi saya sangat mengharukan. Itu yang saya katakan tadi. Puisi bukan sekadar hiburan. Betul lah. Ada sudut-sudut tertentu puisi itu dapat memberikan hiburan, tetapi ada peranan lebih besar dari segi kejiwaan dan dapat menyampaikan ibrah, menyampaikan kesedaran. Kita tidaklah mengatakan bahawa semua orang baca puisi termasuk Islam, tidak. Tapi maksud saya, ada kesan itu dibuktikan di Jepun oleh Puan Faridah yang mengajarkan bahasa Melayu melalui puisi. Katanya sudah berapa orang mahasiswa yang meluk agama Islam. Contohlah. Mungkinkah disebabkan kita punya pembacaan puisi di alam Melayu ni, macam Datuk kata tadi, dia ada melodi dia yang berbeza, dia ada emosi dia cara kita menyampaikan, lontaran suara kita marah macam mana, sedih macam mana. So benda tu sebenarnya mewakili emosi manusia. Jadi budaya Melayu ni, satu hal lagi budaya Melayu ni ada satu dengan seni persembahan.
seni persembahan tradisi, kan? Ya. Jadi kalau sekarang seni persembahan mungkin seni lakon, teater, sketsa dari dulu. Misalnya tu apa ni awang batil, Ya. pelipolara, wayang kulit dan sebagainya. Mereka ini membuat seni persembahan yang sangat juga luar biasa. Dan inilah kita sambung sekarang dengan deklamasi puisi. Alhamdulillah lah Datuk Radwan Ibrahim, Datuk Radwan Ibrahim dan Datuk Rahmat Syari dan sebagainya. Banyaklah sekira tokoh pemimpin dunia puisi yang memang menghidupkan deklamasi puisi ini sebagai satu seni persembahan moden yang menambah kekayaan seni persembahan tradisi lah, cara menyampaikan syair, gurindam, rubai, nazam, pantun dan sebagainya. Itu keunggulan yang mesti kita dedahkan. Jadi peluang ini mesti diambil lah waktu kita mengajar mahasiswa antarabangsa atau kuliah di sana sini atau kita pergi keluar negara, kita cubalah menunjukkan kehebatan itu, insyaAllah. Jadi keunggulan, keunikan, satu misteri tentang tamadun Melayu itulah yang mewujudkan jalinan strategik yang bertahun-tahun telah wujud sejak dahulu. Bila tadi Datuk kata ada majlis antarabangsa bahasa Melayu, ada persidangan pengajian bahasa Melayu di Leiden, di Jerman, di Tokyo, di Beijing, sampai ada 15 universiti yang dah buka sampai ijazah. Jadi benda tu sebenarnya sastra Melayu tu sendiri, puisi Melayu tu dah memang diangkat di pesada dunia. Sepatutnya kita sebagai generasi muda di Malaysia ni amat berbanggalah Datuk ya dengan apa kita punya pencapaian puisi kita. Jadi pada pandangan Datuk bila tengok dari konteks sekarang Datuk, kita dalam bidang digital di mana awal-awal tadi Datuk kata dunia tanpa sempadan, adakah puisi yang ada di negara kita sekarang ataupun puisi yang ada di alam Melayu ini di Thailand, Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, apa saja yang kita istilahkan sebagai alam Melayu itu mampu bertahan untuk 100, untuk 200 tahun, untuk berabad-abad di masa akan datang. Silakan yang boleh Datuk. Saya yakin sepenuh-penuhnya bahawa puisi kita akan dapat bertahan selagi ada pendukungnya. Dan sekarang pendukungnya kian bertambah. Kita dapati golongan muda, yang mantan muda pun masih bertahan lagi. Jadi yang muda bertahan lagi. Dan yang penting kita hendaklah membina pelapis. Maka itu Dewan Bangsa Pustaka sebagai contoh melalui program Minggu Sastra Remaja. Itu namanya Minggu, tapi sebenarnya bukan Minggu. Ini setiap tahun ni buat Minggu Sastra Remaja. Dan itu yang telah melahirkan banyak nama besar sekarang dalam bidang sastra, termasuk bidang puisi. Selain soal novelis, banyak yang boleh kita sebut namanya. Kemudian sewaktu saya menjadi ketua pengarah Dewan Bahasa dulu, 2012 hingga 2016, saya juga menggerakkan penulisan ini mesti dari akar awal lagi. Maka kita melatih, kita bawalah sekumpulan pelajar murid sekolah rendah, kita bawa ke Bukit Tinggi di Pahang itu, tempatnya agak sejuk, kita latih menulis dan mereka menghasilkan karya. Dan karya itu sudah pun diterbit oleh Dewan Bangsa Pustaka. Ada kumpulan karya anak-anak cilik, ya, artinya pelajar sekolah rendah. Artinya bakat ini memang ada pada setiap manusia, tinggal lagi perlu kita gilap dan kita rencanakan cara menggilapnya. Dan untuk pelbagai kaum Dewan Bangsa Pustaka ada bahagian bahasa pelbagai kaum. Ini sebenarnya suatu keistimewaan. Dan ambillah kesempatan ini bagi rakan-rakan yang bukan Melayu atau etnik lain. Sebenarnya kita tidak perlu ada bahagian itu kerana Dewan Bahasa memang membuka ruang pada semua warga negara. Tetapi untuk menyantuni rakan-rakan bukan Melayu dengan lebih intensif, lebih pesat, diadakan bahagian khas bahasa dan sastra pelbagai kaum. Dan Alhamdulillah saya kira dengan cara itu kita dapat menggunakan juga puisi, sastra ni sebagai alat perpaduan kebangsaan melalui bahasa kebangsaan. Dan saya teringat juga dulu ada memang tahunan dululah iaitu puisi sedunia, anjuran Dewan Bahasa juga. Pada tahun 2004 saya ada di tuan rumahnya di Pahang, jadi semua peserta puisi antarabangsa dibawa dari hulu sungai Pahang ke hilir ya, dengan ada yang naik rakit, ada yang naik bot. Itu pengalaman yang sangat menarik. Saya masih ingat lagi peristiwa itu. Dan ini saya kira nanti sesudah habis selesai pandemik lah, PKP, kita harap nanti sudah dapat diadakan semula pertemuan bersemuka dan warga pemuisi
dari seluruh dunia mungkin boleh didatangkan ke Kuala Lumpur atau ke Malaysia lagi untuk kita lanjutkan puisi antarabangsa, puisi sedunia seperti dahulu. Tapi yang penting sekarang ni, kita jangan lupa ada golongan muda. Hendaklah dipupuk di peringkat sekolah sendiri, patutnya di sekolah rendah lagi sudah mula ada Persatuan Bahasa dan Sastra yang memupuk kreativiti dan ya saya sendiri sebenarnya bermula di sekolah waktu menulis. Kalau saya tidak bermula di sekolah, mungkin sekarang saya pun belum tentu saya jadi penulis. Jadi bakat dari peringkat sekolah rendah ni sudah boleh mula dipupuk sebenarnya. Dulu ada dewan, sampai sekarang pun masih ada dewan pelajar untuk anak-anak sekolah rendah. Untuk penulis yang agak baru ada Tunas Cipta, Tempatan Dewan Pustaka yang sudah agak mapan itu bolehlah dalam Dewan Sastra, masyarakat dan sebagainya. Jadi banyak ruang, dan sekarang dengan penerbitan digital dan elektronik, Jendela DBP sebagai contoh, itu wadah yang banyak menambah karya, baik esei maupun karya sastra. Jadi silakan menghantar karya itu, boleh dimasukkan di situ dan mungkin boleh juga dalam bentuk dihantar video. Jadi di samping karya puisi itu sendiri, tapi juga deklamasi dengan latar belakang di tempat masing-masing. Itu satu kreativiti. Dan dengan begitu saya yakin bakat-bakat dia macam-macam, ada bakat terpendam, satu lagi bakat tenggelam timbul. Dia ada bakat tapi sejak timbul sejak tenggelam. Ini kena diperhatikan. Kesian, sayang bakat tu ada, timbul tiba tenggelam. Kena timbulkan balik dengan pelbagai kegiatan. InsyaAllah. Alhamdulillah, saya yakin ya bagi Datuk, bila perbincangan yang lebih santai sebegini sebenarnya penonton yang berada bersama kita pada malam ini, dia lebih terbuka sedikit fungsi dia tentang Dewan Bahasa Pustaka sendiri kepada masyarakat. Saya yakin kalau orang yang tak pernah mengenali Dewan Bahasa Pustaka, dia hanya ingat Dewan Bahasa Pustaka ni menerbitkan buku, menerbitkan novel, menerbitkan jurnal dan makalah-makalah sahaja. Tapi sebenarnya bila kita berbincang santai, bila Datuk memperlihatkan fungsi DBP ni di pentas antarabangsa, sebenarnya dia sangat mengangkat satu istilah yang kita namakan membawa negara ke pesada dunia. Betul tak yang bagi Datuk? Sebenarnya dan juga satu lagi lah yang lupa saya sebut, kita mesti memasyarakatkan sastra termasuk puisi dalam kalangan semua golongan lah, golongan profesional. Alhamdulillah di negara kita ada peguam seperti Datuk Dr. Ridwan sendiri, pengurusi Presiden Pengurusi, orang profesional bidang undang-undang, bergerak dalam puisi, penaungnya Tan Sri Ahmad Kamapiah, orang ekonomi tapi sangat giat berpuisi. Ada Dr. Gigi, ada dulu pakar perubatan Dr. Rahmat, siapa itu, juga giat dalam penghasilan karya. Tapi kita perlu melebarkan sayap kita supaya golongan profesional ni, ahli pertanian ke atau sarjana bidang lain, jurutera, arkitek, ini hendaklah kita gerakkan supaya mereka juga menyumbangkan, sebab ini dengan sendiri akan memperkaya sastra puisi kita. Kalau orang yang berkaitan hanya orang bahasa sastra, orang budaya, kita tahu. Tapi kalau orang arkitek, jurutera katakan, perancang bandar menulis puisi, tentu ada sudut-sudut, sisi-sisi tertentu puisi itu yang jauh lebih menarik. Kerana dunia dengan terbentang luasnya dunia begitu, dikatakan alam terkembang menjadi guru. Jadi kita libatkan pelbagai golongan profesional, doktor dan sebagainya, hakim, peguam dah ada. Jadi ini saya kira ini usaha satu lagi yang memang sedang digerakkan oleh Dewan Bahasa Pustaka untuk melibatkan pelbagai golongan profesional dalam kegiatan-kegiatan puisi, baik penghasilan karya sastra maupun dalam persembahan-persembahan. Jadi kalau seperti melalui Bulan Bahasa Kebangsaan, di setiap agensi termasuk seperti Bank Negara, itu sangat menarik. Bank Negara saban tahun, saya kira mungkin sudah 10 tahun, tiap-tiap tahun mengadakan sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan dengan sepetang berpuisi dan sebagainya. Saya pernah hadir. Pelbagai kegiatan yang sangat menarik. Jadi bayangkan orang kewangan yang sibuk dengan kewangan pun sanggup berpuisi, sanggup bersastra. Jadi andai kata kita dapat menyedarkan atau menghibau mereka, saya yakin semua orang bukan sesuatu ada bakat, tapi puisi dan sastra itu sebahagian kehidupan.
tak ada orang boleh lepas pada sastra dan puisi juga sebagainya. Jadi itu sebagai kehidupan kita. Sebab dia adalah asas pemikiran manusia. Manusia ni walaupun dia kasar, walaupun dia seorang yang memang pemikiran dia ikut suka hati, tapi sebenarnya dalam jiwa dia sebenarnya dia ada satu nilai yang kita katakan sastra tu. Cuma dia tak mengaku yang bagi Datuk. Cuma dia tak mengaku sebab macam Datuk kata tadi, sekejap ada, sekejap tak ada. Jadi dia sebenarnya ada benda tu, cuma dia tak sedar. Mungkin sebahagiannya itu tidak menyedari bakat tu ada pada diri. Tapi barangkali kalau kita tunjulkan bakat dia yang ada dan kita raikan, kita santuni mereka, saya yakin mereka akan dapat ikut serta dalam gerakan bahasa sastra, termasuk dalam puisi, kerana ini secara fitrah lah. Secara fitrah semua orang suka berhiburan dan puisi ini satu bentuk hiburan, tetapi hiburan yang berisi, saya katakan tadi. Jadi bagi saya ni fitrah ini boleh kita gunakan dalam mengakrabkan pelbagai golongan, baik yang muda, baik yang mantan muda. Saya suka menyebut mantan muda ni kerana tak kurang pentingnya golongan yang mantan muda ni. Mereka itulah menjadi suri teladan, kepemimpinan beri teladan. Betul. Okey, Abang Datuk. Oleh kerana apa yang bagi Datuk ni memang orang yang sangat terkenal di pentas dunia, jadi ada beberapa soalan daripada rakan kita, penonton kita di FB Live ketika ini, Datuk. Sebab kita, okey. Tapi jangan ke mana-mana, jangan lupa untuk scan terlebih dahulu, jangan lupa untuk klik link yang tertera untuk dapatkan sijil daripada sijil secara online. Okey, saya akan bacakan soalan yang pertama ya, Datuk. Saya yakin pemilik soalan ini datangnya daripada Thailand, daripada Mahrosodoloh namanya. Katanya, Assalamualaikum, kalau boleh yang bagi Datuk kongsikan bagaimana cara untuk menghidupkan dunia sastra baik dengan cara berpuisi, pantun dan sebagainya dalam kalangan masyarakat umum yang memang tak berminat dengan bahasa dan sastra Melayu. Terutama, dia kata terutama yang bagi Datuk, terutama masyarakat Melayu Patani yang semakin terpengaruh dengan bahasa Thailand sehingga banyak kalangan pemuda Patani melupakan bahasa Melayu. Itu yang pertama, Datuk. Baik. Kita cuba yang pertama dulu, Datuk. Baik, pada khidmat saya mungkin tidak tepat kalau kita katakan masyarakat umum tidak mengerti sastra. Kita tahu ibu kita sendiri waktu mendodoi kita itu dengan lagu-lagu, dengan puisi juga. Baik sama ada lagu kanak-kanak, lagu rakyat atau kerana selawat Nabi, itu juga dalam bentuk puisi. Jadi sebenarnya potensi itu hendaklah mula dikembangkan di peringkat keluarga. Ibu-ibu, baik ibu muda, ibu yang kurang muda, hendaklah memanfaatkan pendidikan anak itu melalui sastra, termasuk melalui puisi, peribahasa, pantun, dan juga diimarahkan lagi di peringkat sekolah. Jadi di sekolah ini penting akademik, tetapi akademik itu tidak akan menjadikan seorang itu manusiawinya sebenar-benarnya, kerana kita sudah hanya menemukan aspek kognitif, aspek afektifnya kurang diberi penekanan, soal sikap, soal budi, soal tanggapan, itu penting, afektif juga penting, psikomotor selain soal kognitif. Tapi barangkali ini sistem pendidikan itu yang saya katakan, di mana-mana forum saya mengatakan kita mesti lari, lepaskan masyarakat daripada cangkaman orientasi peperiksaan. Peperiksaan itu hanya satu ukuran, bukan satu yang mutlak. Kerana itu peperiksaan juga penting, tetapi dengan sekarang sudah ada penilaian berdasarkan sekolah, PBS. Jadi PBS itulah guru-guru PIBG rancakkan kegiatan bahasa, sastra, budaya, cinta pada sejarah, cinta pada alam sekitar. Jadi walaupun dalam konteks masyarakat petani, saya faham kerana pertembungan antara dua budaya yang berlainan, satu budaya yang berakar pada budaya Melayu, satu budaya yang berteraskan budaya negara, iaitu budaya Thai. Tetapi kita masyarakat timur, bagaimanapun berlainan agama, keturunan, banyak sisi-sisi persamaan. Saya katakan di antara Melayu dengan Cina itu jauh, tapi kajian telah dibuat, pantun itu ada banyak persamaannya dengan
Santiago apa nama itu, puisi lagu rakyat di China. Ya, kalau dikaji pula misalnya motif batik, sudah ada kajian seorang pelajar masters di sana. Motif batik di alam lain dengan motif batik di bahagian tertentu China ada persamaan. Wayang kulit itu saya saksikan di Museum Perkampungan di Hainan ada persamaan wayang kulit di alam lain dan wayang kulit China. Bahasanya lain tapi cara pembuatan patung, cara memainkan patung pada wayang kulit itu banyak sekali persamaan. Jadi kita carilah nilai-nilai persamaan antara Thailand yang tidak jauh pun dengan Semenanjung Malaysia. Saya kira dengan begitu kita dapat di samping kita patuh pada peraturan ataupun ialah ciri-ciri negara Thailand yang menaungi sahabat-sahabat kita di petani, dan pada waktu yang sama kita dapat melestarikan warisan budaya Melayu. Dan saya kira kajian Thai pun tentulah memahami keperluan untuk masyarakat Melayu di petani dan di tempat lain di Thailand itu untuk mengimarahkan warisan budaya. Dan satu lagi kita juga melibatkan mereka ni dulu dalam MABIM, kemudian dalam MASTRA, Majlis Sastra Asia Tenggara. Kita cepat kita lantik wakil dari Thailand. Kita juga membantu mereka menubuhkan Dewan Bahasa dan Pustaka Melayu Thailand. Dan itu maknanya usaha-usaha itu kita bantu. Tinggal lagi kita harap masyarakat di sana juga jangan terputus dalam hal-hal seperti ini. Kita harap akan datang lebih banyak lagi rakan-rakan kita dari Thailand, dari terutama di bahagian selatan, di Patani. Sebahagian itu sudah biasa, tapi saya kira masih banyak yang perlu dilibatkan lagi. Dengan begitu mereka sentiasa rasa akrab, tidak terasing dengan warisan budaya Melayu, termasuk soal sastra, termasuk juga soal puisi. Jadi itu saya kira itu kaedahnya lah. Dan juga kita sebagai Dewan Bahasa Pustaka memang sudah menjadikan negara jiran yang bukan berbahasa Melayu, Thailand, Kampuchea, apakah Vietnam, kita mengadakan kursus-kursus bahasa sastra. Saya sendiri pernah terlibat di Kampuchea dulu, di Thailand banyak kali lah, di Prince of Songkhla University, Tak Shin University. Jadi Bahasa Pustaka setiap tahun menerima tidak kurang 4 universiti di Thailand untuk permukiman bagi mereka mengenal budaya, sastra, bahasa Melayu. Dan bahasa biasanya menjadi tuan rumah. Baik dari Raja Ampat University, dari Prince of Songkhla University, Tak Shin University, adalah beberapa buah dari Story sendiri. Ini Kampuchea juga begitu. Kita bantu, kita hantar guru-guru kita untuk mengajarkan bahasa Melayu, sastra. Itulah saya kira dengan melalui institusi dan juga persatuan dan juga hubungan individu kita dapat menyalurkan warisan ini kepada masyarakat, rakan-rakan kita di Selatan Thai, insyaAllah. Pak kata senang kita conclude di sini, peranan Dewan Bahasa Pustaka ni bukan setakat untuk merakyatkan, melestarikan seni dan puisi Melayu ke, sastra Melayu ke hanya di Malaysia saja, tapi juga melebarkan fungsi, melebarkan peranan membantu negara-negara jiran seperti Thailand dan Kampuchea. Dan banyak sebenarnya kegiatan bahasa sastra yang dibantu oleh sebab itu Dewan Bahasa Pustaka ada pada wilayah utara dan timur. Di timur di Kota Baru, utara tu di Bandar Perda Pulau Pinang. Dan memang banyak bantuan yang diberikan pada pertubuhan individu dan institusi pendidikan di Thailand melalui dua pejabat wilayah timur di Kota Baru dan wilayah utara di Pulau Pinang. Jadi itulah cara Dewan Bahasa Pustaka membantu rakan-rakan kita dan waris-waris kita yang berada di negara yang bukan Melayu. Tapi saya yakin negara itu bukan Melayu, tapi waktu saya berkunjung ke pejabat duta besar kita di Bangkok waktu itu, Datuk seorang wanita, beliau mengatakan sebenarnya minat orang Thailand nak belajar bahasa sastra ini cukup tinggi kerana satu peluang perniagaan. Jadi kalau mereka pandai berbahasa Melayu, mereka mudah mendapat ruang perniagaan. Jadi oleh sebab itu saya kata manfaatkan ini, kita ajar bahasa, sambil itu kita sisipkanlah sastra sedikit. Jadi ada penghayatan, kehalusan budi. Dan sebagai orang Asia Tenggara ni terutamanya, kita banyak persamaan. Itu titik-titik sama. Jadi sarjana boleh mengetengahkan unsur persamaan untuk kita jangan membesar-besarkan perbezaan. Lebih baik kita cari persamaan, dan itulah cara kita menyemaikan persepahaman sejagat dalam kalangan manusia.
Allah menjadikan kita ini berbagai-bagai bangsa, bukannya itu sunatullah, itu peraturan Allah. Ya, dalam surah Hujurat ayat 13. Apa kata Tuhan? Untuk apa? Untuk dita'arafu, supaya saling berkenalan, bermuhibah, jangan bermusuhan. Betul. Kan? Asal Betul. kita daripada Adam yang satu, kemudian Siti Hawa, dan membiak menjadi pelbagai bangsa dan puak. Itu Ya. sebenarnya untuk persatuan, katakan apa ni, kepelbagaian dalam kesatuan lah sebenarnya. Okey. Pendek kata, jangan mencari perbezaan, cari Ya, persamaan. Dengan cari persamaan persamaan. itulah yang akan membuahkan segala aktiviti, baik aktiviti puisi di alam Melayu, di alam Eropah, alam Cina ataupun India sekalipun, tetap akan berlangsung, tetap akan gahlah di sehingga beratus-ratus tahun. Ya. Okey, yang bagi Datuk. Soalan yang kedua. Katanya datang daripada pemilik nama Zarin Nurliana Amiruddin. Katanya, apakah peranan Dewan Bahasa Pustaka dalam meningkatkan motivasi kepada murid generasi kini meminati berpuisi di alam maya? Dia tanya, apakah peranan DP untuk meningkatkan motivasi? Lepas tu, apakah kaedah terbaik yang harus dilakukan oleh guru dan pihak yang berkaitan dalam mendepani cabaran VUCA dalam bidang sastra sekini? Dia sebut Ya, pasal tentang buka dah. peranan Dewan Bahasa di alam maya, seperti saya katakan tadi, dalam tempoh 2 tahun belakang ini, dulu pun kita sudah memulakan kegiatan-kegiatan berdasarkan elektronik dan digital, tapi sekarang ditingkatkan lebih dan keperluan menghadapi pandemik PKP ini, banyak keperluan ilmu dan sastra disalurkan melalui alam maya. Saya katakan tadi, pelantar yang dibina oleh Dewan Pustaka, platform itu, jendela DBP, itu boleh menjadi ruang untuk berkarya. Kemudian tu pelbagai studio persona DBP, radio DBP, ada TV web Dewan Bahasa Pustaka, Facebook Dewan Bahasa, Twitter Dewan Bahasa, Ada YouTube, itu semua Telegram. boleh digunakan. Jadi maknanya silakan saja, itu saya bagian contoh tadi, sama ada mengatakan karya ataupun boleh juga hantar video. Mana video itu juga kreativiti. Kita berada di sawah ke, kita berada di kota, kita berada di mana-mana. Latar belakang seperti yang tadi ditayangkan oleh beberapa orang penyampai pandai kurang saja. Pelbagai latar itu, dan itu juga boleh membantu variasi dalam persembahan. Itulah satu cara boleh berhubung dengan bahagian multimedia, terutama yang mengendalikan program di alam maya. Saya sangat mengalu-alukannya, dan seperti saya katakan tadi, seawal murid sekolah rendah, kita sudah melatih mereka menulis dan karya mereka sudah pun dibukukan dalam pustaka. Jadi maka silakan, banyak ruang. Dan untuk kalau tadi Dewan Pelajar, Dewan Siswa, Tunas Cipta, banyak majalah, ada 11 buah majalah terbitan Dewan Pustaka termasuk jurnal. Dan tentang guru, saya katakan tadi, pada zaman saya sekolah rendah, darjah 1, darjah 2 dan sebagainya, saya melihat kreativiti guru saya. Walau waktu sekolah saya di kampung, di tepi sekolah tu yang adalah kebun getah. Tapi ada sesi tertentu, guru minta mari kita keluar masing-masing memikul kerusi, dibuatlah bulatan di pinggir pokok getahnya pun. Tapi sedaplah suasana tu dengan tiupan bayu. Dan di situ dibuat seni lakon, dibuat bacaan pantun, dibuat nyanyian. Jadi dengan begitu, tidaklah timbul suasana yang membosankan. Itu maknanya kreativiti guru. Dan dalam pengajaran pun, oleh sebab itu dulu dikatakan bahasa merentas kurikulum. Bahasa kurikulum maknanya guru sains, guru matematik, guru geografi, guru perdagangan dan sebagainya. Bukan kita suruh mengajar sastra, tidak. Tetapi memasukkan unsur-unsur bahasa dan sastra dalam mata pelajaran. Ada kaedahnya, itu dikatakan kaedah penggabung jalinan dan penyerapan. Kan? Kalau tidak lebih mendalam, nanti kita boleh adakan sesi khas lah tentang kaedah pengajaran, penggabung jalinan dan penyerapan. Dan kita dulu merentas, dikatakan merentas kurikulum semuanya. Ilmu merentas kurikulum, kemahiran berfikir merentas kurikulum, nilai murni merentas kurikulum, apalagi pokoknya semua merentas kurikulum. Tapi sekarang mungkin dah kurang. Saya katakan sayang sedikitlah. Sekarang yang tinggal pemerintah desa saja. dalam PKP pun dah tak boleh memerintah desa. Itu dah kurang. Kita kembali pada falsafah dan kebangsaan. Bersepadu, mana murid aliran sains pun kena tahu bahasa sastra, dan dulu ada Komsas, iaitu komponen sastra dalam bahasa. Itu juga dapat membantu walaupun ada
orang setuju tak setuju mengatakan sastra patut terpisah, iaitu bergantung terpisah atau tak terpisah. Komsas kalau betul-betul diajarkan, tapi jangan selalu teknikal, mengajarkan struktur, mengajarkan teknik-teknik analisis, itu memang membosankan. Jangan jadikan Komsas itu sebagai satu kelas membedah karya sastra, tapi lebih pada penghayatan. Itu arti asal falsafah Komsas. Jadi tapi barangkali ialah kerana sama ada maklumat tidak cukup sampai dengan betul ataupun kurang kreativiti setengah-setengah pendidik, maka terjadilah Komsas itu tidak begitu berhasil. Tapi kalau betul-betul, saya sendiri menulis buku teks bahasa dulu, tingkatan 1, 2, 3. Cuba tengok bagaimana saya menggunakan, atau kami lah penulis menggunakan unsur karya-karya sastra sebagai teks, baik dalam latihan, pemahaman, baik dalam pembinaan tata bahasa, itu kita masukkan. Jadi tata bahasa ni janganlah kita gunakan contoh-contoh yang saya jangan terkejut. klise lah. Saya terkejut apabila ada misalnya, susah nak sebut, tapi kalau misalnya ayat saya makan nasi, apa ada maknanya tu? Tak ada. Pertama dari segi nilai ilmu pun tak ada. Sekurang-kurangnya kalau dia katakan saya sekali-sekali saya suka makan apa ni katakan mi tarik, tu adalah juga nilai ilmu sedikit. Oh, ada mi tarik ni makanan dari Cina ataupun sushi katakan. Tapi maknanya contoh-contoh ayat tata bahasa selalu sangat kering. Maka itu. Padahal dulu Profesor C. Amis, orang Melanda, menulis buku tata bahasa, dia kata tajuk dia tata bahasa dan tata kalimat. Tetapi kandungannya banyak sastra. Dia petik berkarya sastra. Novel, karya-karya Sultan Ali Shahbana, Abdul Muiz, Nusrat Iskandar, dan juga karya sastra lama itu. Maka itu dapat menarik. Apabila tata bahasa juga, saya sendiri adalah menulis juga sebuah buku sintaksis bersumber dengan karya sastra, mana yang menggunakan Sulatus Salatin, cerpen-cerpen Christmas, dan Nobel Anwar Ridwan itu sebagai bahan kita mengkaji linguistik. Ya. Jadi itulah di pendekatan mesti ada kreativiti. Kita jangan meminta-mintakan ilmu itu menurut mata pelajaran. Mata pelajaran betul, teras matematik. Tapi matematik itu cubalah disulami dengan nilai-nilai baik, murni, sulami sedikit dengan unsur-unsur puisi, sastra. Saya ingat pada zaman saya bersekolah tingkatan 1, saya boleh menyebutlah, mungkin kalau beliau menonton ni bagus. Beliau ni penyair yang terkenal juga, iaitu Dr. Harun Kidam. Beliau mengajar sejarah. Waktu beliau mengajar sejarah, kadang-kadang beliau berpuisi. Hebat tu. Jadi kita tertarik pada sejarah tu. Sejarah ni memang membosankan tentang peristiwa, tentang tarikh, tentang tokoh. Tapi beliau menjelaskan kadang-kadang bentuk puisi. Kadang-kadang puisi bahasa Melayu, kadang-kadang puisi bahasa Inggeris. Itu jugalah yang asasnya yang menjadikan saya mula tertarik pada puisi. Saya kata puisi ni dapat menyampaikan hal-hal ilmu. Itu Dr. Harun Kidam sekarang berada di Melaka. Beliau ni aktif dalam lembaga penulis Melaka, ataupun itulah ada Persatuan Penulis Melaka. Maka itu guru penting mempelbagaikan teknik dan kaedah pengajaran. Jangan stereotype. Jangan kalau dulu katakan chalk and talk. Kapur chalk and talk. Banyak kalau gunakan saya dulu ialah. Kalau sekarang orang panggil klise Datuk. Benda yang sama je. Dia klise saja. So maksudnya kalau nak menggalakkan generasi muda meminati sastra, kalau bermula pada sekolah, guru tu sendiri kena kreatif ataupun dan yang lebih penting, lebih menarik kalau guru tu sendiri pun dapat jadi pemuisi. Jadi di kelas itulah bahan autentiknya, tapi kalau guru tu tak pernah berlatih baca puisi, takut pula langsung menghilangkan minat. Jadi guru kena berlatih. Saya dulu waktu nak jadi guru, saya masuk studio tak ada. Jadi apa yang saya lakukan apabila saya nampak rakaman puisi, saya masuk dalam bilik air. Jadi adalah gemar suara tu kan. Kita manfaatkan seadanya tetapi yang berkesan. Tapi kalau kita nak berlatih, nak menyanyi dalam kelas, pastikanlah suara kita tu janganlah jadi suara terkatak mengingat hujan. Biarlah suara itu suara yang dapat diterima sebagai artis sedikit. Ada makna pitching tak lari dan sebagainya. Jadi guru sendiri perlu menjadi artis. Guru pensyarah pun mesti ada ciri-ciri artis sedikit. Baru dapat menawan hati mahasiswa. Kalau tidak mahasiswa pun bosan. Apalagi anak-anak sekolah di sekolah rendah. Itu sangat penting sastra diterapkan dalam pengajaran. Guru artis sebenarnya. Saya tertarik bila yang bagi Datuk kata guru ataupun pensyarah kena jadi artis. Jadi kalau dia pun jadi artis, dia perkenalan datang ke pusat pendidikan sini. Kami ajar mereka jadi artis Datuk. Itu jangan lupa lah.
salah seorang tokoh yang biasa muncul dalam panorama ni. Profesor Emeritus Datuk Profesor Emeritus Hashim Hashim Yaakob. Yaakob. Beliau lebih hebat. Bukan saja pensyarah pergigian. Boleh main wayang kulit, boleh berpuisi, boleh berpencak silat dan sebagainya. Inilah yang kita katakan kesepaduan ilmu dan kemahiran. Atau kalau kita nak katakan sosok yang unggul lah. Antara contoh begitulah. Kita boleh ada satu bidang kepakaran, itu bagus. Tapi jangan lupa bidang-bidang lain. Kita ni manusia. Kata Jerry, jasmani, emosi, apalagi rohani dan intelek. Itu gabungan tu kena ada semua. Jangan intelek saja. Rohani kena ada, emosi pun. Kalau manusia dah tak ada emosi, tinggal gigi sajalah. Emosi pun penting. Yang sastra belajar emosi. Terima kasih. Ya, menjawab persoalan harap kita punya penonton yang mengajukan 2 soalan sebentar tadi tu memang puas hatilah dengan jawab apa yang bagi Datuk. Memang ada nilai sinis dia, ada nilai nasihat, ada nilai ilmu dalam setiap jawapan yang bagi Datuk berikan, termasuk juga tips. Jadi jangan lupa untuk mengamalkan tips-tips yang telah beliau berikan sebentar tadi. Okey, mahal tu. Yang bagi Datuk mahal selalunya nak dapat bukan senang yang bagi Datuk. Terima kasih banyak. Malam ni kita bagi percuma je lah. Kita bagi percuma je. Okey, baiklah yang bagi Datuk, kita dah sampai ke penghujung sangat sebab selepas ni kita nak tengok video yang Datuk contoh beberapa orang anak Cina. Ini bukan Cina di sini ni, negara Cina yang tak pernah tahu nama yang ada Melayu, bahasa Melayu dan orang Melayu. Belajar bahasa Melayu mereka dapat menguasai. Dan mungkin juga kalau sempat adalah sebuah puisi persembahan saya di Melaka Baru ini untuk sama-sama kita hayati, insyaAllah. Boleh bagi Datuk. Jadi saya nak simpulkan apa yang Datuk berikan ilmu kepada penonton pada malam ini. Yang pertama, anggaplah puisi itu bukan sekadar emosi, tapi juga dia adalah salah satu bentuk bakat bersifatkan budi. Kalau dulu kita sebut budi tu tentang kalau pemikiran biasa, budi tu kita ingat tentang tingkah laku lah tu. Tentang sopan santun. Sebenarnya budi itu juga mewakili akal fikiran kita. Okey. Yang keduanya tahniah kepada Dewan Bahasa Pustaka yang selama ini telah menjalankan pelbagai aktiviti untuk merakyatkan, untuk mengantarbahasakan aktiviti-aktiviti sastra termasuklah puisi di seluruh dunia, di mana tadi yang bagi Datuk ada sebut tentang Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu, kita ada persidangan pengajian Melayu, kita ada bantu juga rakan-rakan jiran-jiran tetangga kita untuk menguatkan aktiviti bahasa Melayu macam dekat Thailand, dekat Cambodia, dan juga puisi ni bertepatan dengan kita punya konsep juga pada malam ini, Sempena Hari Malaysia, Sempena Hari Kebangsaan, ia juga alat perpaduan bangsa, betul ya bagi Datuk. Seterusnya orang kata bila puisi ni bila tadi yang bagi Datuk sebut mungkin di masa akan datang akan ada satu persembahan puisi di peringkat parlimen. Kita doakan moga itu berjaya Datuk, kerana puisi juga menghaluskan jiwa dan budi manusia. Daripada berpekik berdebat tak pasal-pasal, lebih baiklah macam dulu ada Hashim Gerah dalam Dewan Rakyat. Jadi berpantun, nak kritik kawan pun dengan cara berpantun, jadi itu lebih halus. Jadi kita mengkritik, kita maki hamun, kita tak cantik lah. Kita gunakanlah budi bahasa kita dengan cara pantun, syair, rindam. Jadi mesej tu sampai dan hati orang pun tidak luka. Betul, tepat sekali Datuk. Seterusnya, Datuk ada menyebut bahawa puisi itu juga adalah satu dakwah di mana kita ambil karya Hamzah Pansuri yang memang dah terbukti bahawa puisi itu boleh mendakwahkan orang. Macam yang bagi Datuk kata tadi, ada juga daripada pelajar-pelajar luar negara yang tak pernah dengar puisi Melayu, terus terbuka hati untuk menjadi menjadi orang Islam lah tu. Dan seterusnya kepada mereka-mereka sana yang berminat ataupun baru nak menceburi bidang sastra, bidang puisi sekarang zaman COVID-19. Jadi kita tak boleh nak berhadapan dengan Datuk. Tapi jangan risau, Dewan Bahasa Pustaka pun memang dah ada laman-laman web ataupun laman media sosial
yang sedia ada. Macam kita ada jendela DBP, kita ada Telegram, kita ada YouTube, kita ada pelbagai medium yang sebut saja kata apa saja berkaitan dengan media sosial ada di situ. Betul tak Ibu Datuk? Dan seterusnya, senang cakap, puisi ini sebenarnya ada satu elemen yang memanusiakan manusia ataupun lebih dikenali sebagai manusiawi, di mana dia ada antara akal, antara jiwa dan juga pelakuan dan juga tingkah laku perkataan. Okey, begitulah yang berada Datuk. Secara kesimpulannya, sebelum kita pulangkan kepada rakan setugas saya, Cik Halim Yu dan juga Profesor Mada Dr. Nashimah, saya ingin yang bagi Datuk mungkin ada kata-kata terakhir nasihat kepada penonton kita, penonton maya kita pada malam ini. Silakan Yang Datuk. Ya, nasihat saya secara ringkas, kita hidup sebagai manusia. Kita bukan malaikat. Ya, jadi kalau malaikat tu memang tidak memerlukan malaikat tu satu kerja lah. Kalau memerlukan hujan sajalah. Jaga syurga, jaga menyoal orang yang kubur menyoal sajalah. Tapi kita manusia. Jadi anugerah Allah tu akal, kalbu, nurani, perasaan, hati. Pokoknya itulah cara kita hendak membelai semua unsur pada diri kita tu, terutama isi diri yang dalam lah, kalbu kita, nurani kita, akal kita, perasaan kita, emosi kita. Satu daripada caranya adalah dengan melalui sastra, termasuk puisi. Ada saya katakan pelajaran ataupun ajaran secara langsung, melalui kitab, melalui kaedah pelajaran secara langsung, tapi tidak semua manusia mendapat ilmu atau ajaran secara begitu. Maka puisi, sastra sangat membantu sebagai satu alat memanusiakan manusia tadilah. Jadi kita memanusiakan manusia. Seolah manusia itu bukan manusia. Memang ada manusia yang sudah dalam surah At-Tin kan, manusia ini sebagai kejadian Allah. Tapi kalau tak syukur dan dia tidak mengisafi keadaan itu, barangkali kualiti lebih rendah pada makhluk lain, haiwan dan sebagainya. Ya. Jadi itulah nasihat saya, kalau dapat sama-sama kita fikirkan bahawa kehidupan kita hendaklah bersepadu sifatnya, soal ilmu dengan soal seni, soal keindahan, estetik itu, soal etik, etika, estetika, ilmu, itu hendaklah bersepadu. Barulah kita menjadi sosok yang unggul. Atau kata orang Jawa tu, the towering personality. Itu kata orang Jawa lah. Personality. Towering personality. Itu salah satu teori tu, betul. Teori dalam pembangunan sosial seseorang. Betul. Towering personality. Jadi kita tinggalkan sesi ini dengan quote and quote daripada yang bagi Datuk seperti tadi. Jangan mencari perbezaan, cari persamaan, kerana persamaan itu yang akan menjadikan harmoninya kehidupan kita. Silakan kembali kepada Cik Halim Yu dan juga Profesor Mada Dr. Nashimah, rakan setugas saya. Silakan. Tidak bersasi di atas dan di bawah angin. Sekian banyak bangsa teguh berdiri, memacu kemajuan menguasai ekonomi, ilmu dan teknologi, bertunjangkan kekuatan jati diri dan bahasa sendiri, memanfaatkan seperlunya bahasa dagang tanpa larut makna diri. Mitos bahasa demi mitos bahasa. Kau sekarang sudah terturun. Semua pintu sudah menutup. Semua langkah sudah mengunci. Apakah kau sekarang sudah terturun. Semua
pintu sudah menutup. Semua langkah sudah mengunci. Apakah kau sekarang sudah terkurung? Semua pintu sudah menutup. Semua langkah sudah mengunci. Apakah kau sekarang sudah Kemana semua unggas dan drama yang damai menghuni taman yang indah ini? Masihkah berdagang semerdu suara menghandar kabar merdeka dari insan wajah? Apa terseksanya aku bila bendahara membawa kabar tentang penterhagaanmu. Semalam aku tidak tidur, gelombang serba salah menghempas ke tataku. Aku menimpang dan mengenang. Kaulah sahabat yang ku sayang. Bagaimana dapat ku tusuk keris itu kepadamu? Alangkah sukarnya membuat pilihan. Jika aku pulang membunuh cepat, aku akan kehilangan kawan. Tapi jika aku membiarkan kau menderhaka, bangsaku akan kehilangan tua. Lalu, aku pilih untuk mengorbankan sahabat kesayanganku sendiri. Terasa mataku tersenyum, matanya menyapa anak yang pula disambut mesra. Tapi matanya mata yang menatapku, kolam-kolam derita dan pudar bulan pagi, garis-garis putih lesu melikungi hitam suram. Suatu kelesuan yang tak pernah dibantarkan dunia. Kelipat senyum, matanya masih jua ramah, akan menutup padaku kelesuan hidup sendiri. Indah di bawah pelangi, dalam ufuk yang masih mencabar, dan kita ikhlas berjanji untuk bermaruah tenang dalam segala uji cabar dan tebar. Kita mencari hanya yang toleng dan jati, segala hidup mengerti dan berbukti. Kita wajah mendayu lagi kerana puncak yang jauh dalam gelora dan tufan tak
tercela dekat kita, kerana kemerdekaan mengasuh kita. Mahasiswa dari kota tanah air, bangunlah! Angkat matamu tali buku, lampaui tinting, lampaui tempo. Semua momenku mengajakmu bersama ke tengah jalan raya kota. Lihat betapa temanmu telah berdiri di sini sebaris dengan kami. Para buruh dan petani di jalan sungai bersih. Setelah belajar tali hidup berani. Lepaskan tangan halus kekasih di tasik. Atau pelaksananya berjalan ke parlimen. Kerana tenagamu dengan ilmu ditata akan merubah erti hidup. Kosakata asalnya hanya 3 patah. Padi, besi, dan api. Tiada sananya yang sah. Tiada ketahuan nama perawi. Enak dijadikan sendaan. Tiada serta kejahiran diri terselah. Kata yang embunnya cerita. Kononnya bahasa Melayu tiada berdaya. Menyahut cabaran gelombang samudera, namun di paparan sejarah telah tertera. Bahasa Melayu hebat sejak zaman Sriwijaya, menanjak gemilang membina mercu. Hari ini saya akan mendeklamasikan 2 buah sajak. Yang pertama, tajuknya Mitos Bahasa. Mitos Bahasa, karya Awang Syarif. Kata yang embunnya kononnya bahasa Melayu. Kosakata asalnya hanya 3 patah. Padi, besi, dan waktu. Tiada sananya yang sah. Tiada ketahuan nama perawi. Enak dijadikan sendaan. Tiada sadar kejahiran diri. Terserah. Kata yang embunnya kononnya bahasa Melayu tiada berdaya menyapu cabaran gelombang samudera. Namun di paparan sejarah telah tertera bahasa Melayu hebat sejak zaman Sriwijaya. Menanjak gemilang membina mercu tanda dalam zaman kesultanan di seluruh Nusantara. Dimahkotakan sebagai bahasa sempurna, melintasi ranah sempadan dan bangsa. Kata yang embunnya seluruh dunia kini kononnya beralih faksi kepada satu bahasa unggul yang tidak terbeli. Syarat menjadi bangsa maju dan agau yang bestari. Tidak bersaksi di atas
dan di bawah angin. Sekian banyak bangsa teguh berdiri, memacu kemajuan menguasai ekonomi, ilmu, dan teknologi, bertunjangkan kekuatan jati diri dan bahasa sendiri, memanfaatkan seperlunya bahasa dagang tanpa larut makna diri. Mitos bahasa demi mitos bahasa. Kembalikan hak pustaka. Cuaca dingin di Netherlands, pohon rontok kehilangan sinar mentari. Air di sebilangan sungai mula membeku, menghentikan aliran. Tompok-tompok salji di sana sini. Angin dingin menggigit kulit. Janganlah kuhiraukan semua itu, karena dorongan batinku dikobarkan oleh hajat yang terpendam sekian lama, berdasarwarsa lamanya, untuk mengembalikan hak pusaka bangsa, untuk mengembalikan warisan peradaban, ke pangkuan tanah leluhur yang dipindahkan ke tanah asing, entah secara rela, entah secara paksa. Warisan peradaban besar itu mewakili tasawur, falsafah, sistem nilai, ungkapan akal budi penuh beretika dan bersalut estetika, dan perihal budi dan daya pencetus sistem siasat dan iktisad, perihal hukum kanun, falak, seni bina, perubatan, persenjataan, dan segala yang dimaknai oleh takrif peradaban. Mengapakah terus dibiarkan berwujud di tanah asing, dipuja dan dirindui dari jauh, tanpa tampak pada mata dan mata hati? Mengapakah terus dibiarkan berlangsung waris bangsa yang perang sempadan untuk menafsirkan makna diri? Dengan berhemah perlu dipadukan segala upaya dan iltizam untuk mengembalikan segala warisan peradaban ke pangkuan alam lain, tanpa bertangguh lagi, karena kita telah kehilangan sebahagian makna diri sekian lama. Gelora dan badai yang bakal kita hadapi usah menyuruhkan harapan cita pertiwi. Kemaskan kemudi, berpadu bestari, nescaya terpenuhi hajat ikhlas di hati. Karena kita tidak mengambil yang bukan hak, melainkan yang hak bagi kita. Semoga langkah mula bersusulan langkah penuh berdaya, sehingga terhimpun semula segala warisan bangsa di buminya yang hak, untuk kita ta'akul, tafsirkan dan manfaatkan dalam mengenal dan membina makna diri, dalam membina kesinambungan budi dan daya, dalam membina kita dan masa depan bangsa dan negara. Amsterdam, 13 Januari 2013. Penghargaan pada Tuan Kematun
kerana usaha untuk mengembalikan pustaka bangsa ke negeri Melaka dan Malaysia umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.